Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Afi bin Ahmad. Nombor metrik AA190726 daripada Seksyen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Danish bin Nazri. Nombor matriks AA190608. Saya dari Seksyen 2. Saya Muhammad Syahmin Syarudin, nombor matriks AA190907 daripada Seksyen 2. Okey, kali ini saya akan terangkan tentang lab aktiviti 1. Okey, lab aktiviti 1 seperti yang kita nampak, ia menggunakan 3 circuit di mana setiap circuit menggunakan push button dan actuator. Okey, untuk circuit 1, bila kita tekan dan holdkan push button, rod pada actuator itu akan termasuk, di mana spring di dalam actuator itu akan menolak rod tu ke dalam, dan bila kita lepaskan, ia kembali kepada keadaan asal. Okey, untuk circuit kedua, ia sama juga. Bila kita tekan dan holdkan push button, rod pada actuator akan terkeluar, dan apabila kita lepaskan, spring akan menolak rod tu kembali ke keadaan asal semula. Okey, untuk circuit 3, ini sedikit berbeza di mana actuator tidak menggunakan spring, di mana kita boleh kawal tekanan di switch. Untuk kita mengubah tekanan, kita hanya tekan sekali saja pada push button, dan push button akan membenarkan pressure melaluinya. Rod di actuator akan terkeluar, dan bila kita tekan sekali lagi, dia akan termasuk balik. Okey, untuk observation, number 1, tabulate the list of components used in figure 1. A1, 3 two-way valve with push button. B1, single acting cylinder. A2, 3 two-way valve manually operated. B2, single acting cylinder. A3, 5 two-way valve with selection switch. Number 2, discuss the difference between two actuator below. Okey, nombor untuk gambar yang pertama tu, itu ialah push button. Di mana push button itu, cara penggunaannya ialah kita kena holdkan apabila kita menekan dia untuk membenarkan current lalu melaluinya, dan apabila kita lepaskan, ia akan menjadi ke bentuk asal. Okey, untuk gambar kedua, push button itu ialah push button latching, di mana wire normally open boleh ditekan sekali untuk membenarkan elektrik melaluinya dan menyebabkan sesuatu itu menyala. Dan apabila pressure dialihkan, output tu akan terus menyala sehingga seseorang itu menekannya semula. Okey, untuk question nombor 1, describe the function of spring for component A1, A2, A3, B1 dan B2. Untuk A1 dan A2, spring yang digunakan di dalam push button ialah untuk menolak semula push button ke keadaan asal apabila setelah ditekan. Untuk A3, tiada spring digunakan kerana jenis push button yang digunakan ialah jenis latching. Untuk B1, spring yang digunakan adalah untuk membuatkan actuator itu kembali ke keadaan asal, di mana keadaan asal disebut extended form. Dan untuk B2, spring yang digunakan adalah untuk membuatkan actuator itu kembali juga ke keadaan asal, di mana keadaan asal tersebut dipanggil extracted form. Di extracted form, rod yang berada di dalam actuator itu berada di dalamnya. Okey, untuk nombor 2, explain why B3 does not need a spring. Ini kerana B3 dapat mengalirkan tekanan ke kedua-dua arah. Ketika butang ditekan, itu bererti tekanan dapat mengalir sesuai dengan arah di mana push button ditekan. Ini bermaksud penggerak bergerak berdasarkan tekanan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila kita menekan push button 4, actuator akan meluas. Untuk menjadikan actuator kembali ke bentuknya, kita hanya perlu menekan push button 2. Baiklah, saya akan menerangkan tentang lab aktiviti kedua bagi lab 3. Jadi di sini kita dapat compressed air supplier. Ini adalah two-way valve. Dan di sini kita dapat adalah one-way valve. Cara one-way valve ini berfungsi adalah dia terdapat satu
valve di mana kita boleh tentukan dia punya opening level. Dan lagi satu valve adalah di mana ia menggunakan angin untuk melaluinya dengan tanpa melalui opening level. So jadi dalam kes yang ini, bagi B1, angin yang akan melalui valve yang dikontrol dia punya opening adalah daripada bawah ke atas, dan untuk B2 adalah angin daripada atas ke bawah. Jadi bagi B1, bila angin lalu daripada atas ke bawah, dia akan melalui kanan ini, di mana bola ini adalah sebagai valve kita. Dia akan terbuka dengan luas apabila angin daripada atas ke bawah, jadi dia tidak mempunyai apa-apa halangan. Okay, bila kita runkan dia, pada awalnya sistem ini akan lalu di sebelah kanan ni. So jadi angin masuk sebelah kanan, dia tidak lalu valve yang ni, dia akan lalu sebelah kiri. So jadi bila kita tukarkan switch pada laluan 4, kita dapat tengok silinder ni bergerak secara perlahan kerana angin yang masuk daripada bawah ke atas melalui bukaan 10% ini. So jadi seperti yang kita boleh lihat balik, maximum pressure adalah 0.6. Tapi bila kita masuk lalu ke angin dia, pressure dia tak akan naik kepada 0.6 terus kerana ruang udara di dalam silinder di sebelah kiri masih berubah. Jadi apabila kita tukarkan balik kepada 2, kita dapat lihat silinder ni terus kembali ke posisi asalnya dengan laju kerana angin yang daripada silinder daripada bahagian kiri ini tadi patah balik melalui bola ini dan tidak melalui opening ini, jadi dia adalah bergerak secara terus dan tidak mempunyai halangan. Selepas itu, seperti yang kita dapat lihat untuk di sini, bola ini akan menggunakan angin untuk masuk ke dalam silinder dengan secara cepat. Seterusnya adalah untuk observation. Jadi observation minta kita untuk discuss the effect of setting B1 and B2 equals to 10%, seperti apa yang kita lakukan dalam lab activity tadi, versus when they are set to 100%. So, jadi mulanya kita akan check balik apabila 10%. So jadi bila 10% kita dapat lihat silinder ini bergerak dengan perlahan kerana bukaan dalam valve yang untuk angin masuk ini ada 10%. Bermaksud angin dapat melalui secara berkala dan perlahan. Dan seterusnya kita akan tengok apabila kita setkan kepada 100. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, angin dapat bergerak dengan laju kerana bukaan ini adalah sama seperti tiada halangan langsung. So jadi 100% bermaksud pintu ini dia punya valve terbuka dengan luas. So jadi angin dapat lalu tanpa halangan. Berbanding 10% tadi, angin dapat lalu dengan secara perlahan saja. Okay, baiklah, untuk questions untuk soalan lab activity 2 ni, discuss the function of the component below at B1 and B2. Note that the direction of both is opposite to each other. So jadi komponen yang dimasukkan adalah di sini yang bentuk bola ni. So jadi ini adalah valve di mana angin daripada arah berlawanan daripada anak panah ni lalu melalui sini. So jadi bila kita lihat sekarang ni angin bergerak daripada bawah ke atas. Jadi apabila kita terbalikkan nanti switch ni, angin akan bergerak daripada atas ke bawah. Jadi kita boleh lihat di sini. So jadi bola tu akan bergerak sedikit, sama juga dengan sebelah kanan tadi. Saya dapat lihat bola tu akan bergerak. So maksudnya di situ angin tidak akan melalui valve yang ni, dia akan melalui lorong valve yang di sini. Di sini valve anginnya valve ni akan menghalang angin daripada bawah ke atas. Kerana angin daripada bawah ke atas akan melalui valve yang mempunyai yang bukaannya kita boleh setting, dan juga di sini adalah sama juga, cuma ini adalah arah yang berlawanan daripada B1. Seterusnya adalah bagi lab activity yang terakhir, iaitu lab activity yang ketiga. Kita perlu membuat satu pneumatic diagram seperti dalam rajah dalam software FluidSim. Jadi seperti yang kita lihat dalam software FluidSim, kita dah buat satu pneumatic diagram. Jadi functionnya bila kita runkan dia, keadaan sekarang kita perlu menekan A1 dan A2 secara serentak supaya dapat melalui pada B, seterusnya pada C, dan membuatkan keadaan seperti berikut. Jadi bila kita cuba menekan keduanya sekali,
Keadaan adalah seperti berikut. Jadi untuk kita kembali kepada asal, kita hanya perlu menekan push button A3. Keadaan akan kembali kepada asal. Seterusnya adalah observation. Bagi observation pertama, describe how to activate the actuator below. Jadi actuatornya berada di C. Jadi untuk kita aktifkan dia, kita perlu menekan A1 dan juga A2 secara serentak. Bagi question yang pertama, show the component used for logic function in the circuit. Jadi komponennya adalah A1, A2. Soalan seterusnya, state the logic function implemented. Jadi logic functionnya adalah logic AND. Dan soalan terakhir, explain why C does not need a spring. C adalah yang ini. Jadi C tidak perlukan spring kerana bila ia ada spring, ia akan kembali ke tempat asal apabila kita menekan A1 dan juga A2 secara serentak.